Mus surah ke-7 ayat 158. Kemudian surah ke-33 ayat 40. Kita baca ayat 158 dulu. Fa'aminu billah wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya yang ummi. Ingat, kita nak membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita wajib meyakini beliau adalah seorang ummi, tidak tahu membaca serta menulis. Ini Allah buat sedemikian. Allah pilih insan pilihan ini kerana apa? Nak mematahkan hujah orang bukan Islam, musuh-musuh Islam. Kalau beliau pandai menulis, pandai membaca, sudah pastinya orang akan mengatakan Al-Quran ini adalah karangan beliau. Itu pun dalam keadaan beliau ni ummi, tidak tahu membaca serta menulis, mereka menyatakan sedemikian. Tapi mereka kantoi lah. Sebab kita, iman kita meyakini kebenaran Quran. Quran kata beliau ummi, tidak tahu membaca serta menulis, kita yakin. Membenarkan kerasulan beliau, yakni beliau adalah seorang rasul yang ummi. Yang kedua, yang terakhir, ayat 40 masuk dah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Muhammad itu bukanlah bapa di antara kamu. Bukanlah seorang bapa di kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasul, perutusan Allah dan perutusan yang terakhir. Benda ni kena tanam terlebih dahulu. Selain pada tu, apa lagi? Surah ke-34 ayat 28. Beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Walaupun saya dah selalu sebut banyak kali dah, duk bagi tahu dah, ustaz besya aja, modal pun nak habis dah ni, kan? Lepas ni ustaz lain kena sambung lah. Bagi hilang buang sebulan tu datang pula. Kan? Muncul pula. Kalau hari-hari dia habis modal, apa ustaz asyik cakap benda yang sama. Yang sama tu bagus, memantapkan kita. Kullama takarrara taqarrara. Setiap perkara yang diulang-ulang itu memantapkan kita. Tuan-tuan tengok, saya ingat ayat Quran, surah sekian, ayat sekian, surah sekian. Sebab apa? Saya selalu ulang. Saya sebut Sabah 34 ayat 28. Mus tengok. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Betul tak? Betul. Cuba saya tak ulang-ulang. Nak boleh. Kan? Bila kita ulang, mantap. Jadi tak payah nak tikai lah. Allah, ustaz ni asyik ayat tu. Tak boleh langsung. Tak lagi luku kepala. Tak lagi naya. Macam semalam saya sebut lah. Hentam ulama' silam. Macam kita tu hebat. Tengok. Bopo hang lo. Tahu bopo hang? Bopo hang. Tak ada benda. Makna dia bahasa Melayu. Bopo hang. Tak ada benda. Ayat Quran satu pun tak baca. Hadis pun rupanya baca, tengok lah. Ingat kata, hebat sangat bidang hadis. Minta maaf lah. Bukan ustaz di Malaysia ni, di Timbuktu. Timbuktu tu ialah sebuah tempat dalam Mali. Mali ni negara kot. Di Afrika Selatan. Saya minat Timbuktu dengan Jericho. Jericho di Palestin. Baik. Nampak? Tu cerita dia begitu, tuan-tuan. Ayat tadi. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad, melainkan melainkan diutus kepada seluruh umat manusia. Ni kena tanam dulu. Nanti fahaman liberal masuk pula. Ini untuk Arab, bukan untuk kita. Sekarang Melayu liberal banyak, ramai. Melayu liberal, Melayu yang tak ada agama etis pun ada. Melayu juga. Melayu Kristian. Allahu Akbar. Tuan-tuan letih. Nah. Baik. Rasul tu Allah yang terakhir. Ulang-ulang lebih baik. Lebih ingat. Betul? Macam saya kata, tu saya ingat. Tuan-tuan ingat saya duduk saja-saja. Kadang-kadang saya nak pergi ceramah tu. Hari ni bab apa? Saya ulang, saya baca dan kata. Saya bagi tahu sahabat yang duduk semak dengan aku lah. Aku nak ulang-ulang dalam hati. Dia ingat balik. Waalaikumsalam, ustaz ada. Begitu juga hadis. Dengar baik-baik, tuan-tuan. Nak menilai kita membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak, ni hadis ni. Tuba liman ra'ani wa amana bi
humma tuba sab'ar marratin liman amana bi walam yarani. Apa dia maksudnya? Berbahagialah sesiapa yang melihat aku kemudian beriman denganku. Dia Timbuktu, K, bukan Timbatu, itu tikam batu. Berbahagialah sesiapa yang melihat aku kemudian beriman denganku. Beruntunglah pun boleh. Kemudian Nabi mengulangi 7 kali. Berbahagialah. Berbahagialah. Ataupun beruntunglah siapa yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman denganku. Kami tidak pernah melihat engkau wahai Rasulullah, tetapi kami membenarkan kerasulanmu. Oh, ini iman yang hebat. Kami tak pernah ada sedikit pun keraguan tentang kerasulan engkau, kekasih Allah. Itu yang pertama. Buktikan kita senantiasa membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membukti bahwasanya kita ni benar-benar mencintai Allah. Kami akan ikut kamu. Yang kedua, setelah kita membenarkan kerasulan beliau, kita naklah percaya apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau ni tuan-tuan, di antaranya apa dia? Sifat Nabi yang wajib ada apa dia? Amanah, kan? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. 4 kan? Salah satu amanah. Surah ke-7 Mus. Ayat 68. Ini tentang Timbuktu, betul? Timbuktu. Dia di Mali. Saya mula-mula dengar. Mula-mula dengar tu dulu. Timbuktu tu negara mana? Dia orang tak beritahu Mangkuk Ayun tu. Rupanya di Mali. Baik. Jadi, yang keduanya, percaya apa yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi SAW. Ayat ni ada tak? 68. Ayat dia bunyi macam mana? Nanti kejap. Allah. Baca sikit. Tak apa-apa, tengok sini. Okey. Wa ana lakum nasihun amin. Kan Allah sebut putusan beliau ini adalah, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Tu. Jadi jangan tak percaya. Nasihat aku, risalah yang aku bawa ni semua betul lah, jangan bimbang. Aku bukan kaki kelentong. Wa ana lakum nasihun amin. Aku ni bagi kamu penasihat yang boleh dipercayai. Boleh tuan-tuan? Itu yang nak percaya tu. Tuntutan yang kedua, percaya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kelebihan yang ada pada beliau tidak ada pada kita. Surah 53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi dia bercakap dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Justru sesiapa yang tidak percaya, yang tidak mengamalkan ajaran yang beliau bawa sepenuhnya, Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tama'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan kamu sehingga hawa nafsu kamu tunduk, yakni menerima dan mengamal ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Hakim terdapat dalam kitab hadis 40, dan hadis ini hadis ke-41 daripada jumlah 42 hadis dalam kitab hadis 40. Jangan pening. Kitab hadis 40, hadis saya baca hadis 41, jumlah hadis 42.